Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. So ini adalah bagaimana untuk kita jadikan data studio dashboard ni jadi hak cikgu. So walaupun di sini ada perkataan edit, jangan edit. Okay, sebab yang ni adalah dari perkongsian saya dan tapak ni adalah dibina dengan data studio saya. Okey, jadi cikgu tak boleh edit di sini. Kalau tak, cikgu akan rosakkan data studio ni. So, di mana yang cikgu kena buat adalah cikgu kena tanda 3 ni, cikgu kena klik di situ. Okey. So, make a copy. Lepas tu copy report. Okey. Maksudnya dah jadi hak cikgu. Okey. Bila cikgu dah copy report, data studio ni adalah hak cikgu lah. Sebab tu ada copy of EPBD. So yang ni supaya cikgu tak keliru, cikgu tutup dia. Okey. Cikgu tutup PBD yang cikgu dah link yang saya bagi tu. Cikgu fokus kepada copy of EPBD sebab supaya cikgu tak pening. Okey, cikgu renamekan dia dulu, cikgu letaklah nama apa pun. Okey, so nanti di bahagian ni cikgu ubah. Okey, ubahlah ni, ubah nama. Cikgu just klik saja. Okey. Kadang-kadang dia kalau internet tak laju pun dia akan efek lah sebab biasalah benda-benda online ni dia kena dengan internet yang laju satu. Yang kedua, PC kita pun kadang problem juga tu. So ubah nama ni, cikgu ubah macam biasa. Cikgu just renamekan dia nama ni. Okay. So cikgu ubah sekolah mana cikgu ni. So logo ni cikgu boleh delete. Delete guna dalam apa ni cikgu punya ni je. Okay. Delete. Delete biasa. Gunakan cikgu punya keyboard tu macam biasa. So nanti bila cikgu dah delete. So cikgu boleh uploadkan cikgu punya sendiri. So yang ni ada tanda gambar ni. Di sini yang kita nak upload. So kita pilih. Cikgu tak nampak. So image upload from computer. Kalau by URL dia selalunya dia tak masuk pun. Okay, so kalau cikgu nak ambil gambar daripada internet, better cikgu download je. Cikgu download, save satu tempat ataupun GIF ke, cikgu nak bagi bling-bling dalam ni, cikgu nak download GIF, cikgu letak dalam dashboard cikgu, cikgu download dulu. Okay, so cikgu upload lah satu. Okay. Contoh yang ni kan, ni adalah bentuk GIF. Bila dia datang di sini, contohlah kita yang ni rencana sekolah, tengok. Dia akan jadi macam tu lah. Dia jadi cantik macam tu. Okay, so perisian dalam ni tak ada lah yang ni. Tapi bila cikgu nak guna yang macam ni, image dia kena dalam bentuk GIF. So dia akan klik. Okay. No? Okay, seterusnya cikgu kena ubah bahagian cikgu pergi dekat page 1 of 4 ni. Cikgu klik di sini. Okay. Cikgu nak ubah yang lain ni pun boleh, cikgu just delete je. Cikgu nak buat untuk cikgu sendiri kan. Buatlah. Okay, ini pun boleh edit. Ayat-ayat dalam ni boleh edit, tak ada masalah. Okay, so okay, untuk yang ni, cikgu just klik yang ni. Okay, dari sini. So untuk yang button ni pula, surat perkeliling, yang ni bila cikgu klik dia akan terus kepada drive. So yang ni adalah dari drive saya. Cikgu kena jadikan link surat dan perkeliling ni adalah dari drive cikgu. So macam mana cikgu nak buat? Cikgu pergi dekat form pemantauan tadi yang cikgu dah pergi dekat EPBD, cikgu klik dekat bahagian penyimpanan untuk perkeliling tadi. Okay. Yang ni, so cikgu double klik dekat perkeliling, buka dia. Okay, bukakan perkeliling tu. Cikgu terkeluar pula. Okay. Saya tutup dulu supaya tak ganggu.
Okey, semua kena tutup lah. So, kita nak buat link dah. Okey, so kita pergi dekat ePBD tadi. Okey, cikgu pergi kat perkeliling. Cikgu copy yang ni kat atas ni. Okey, cikgu pergi dekat kita punya ni, cikgu highlight. Cikgu nah, highlightkan dia. Cikgu pergi dekat tanda kunci ni. Cikgu pangkah yang link lama sebab tu dari drive saya. So, cikgu pastekan dari drive cikgu. So, apply. Sebelum cikgu apply tu kan, sebelum cikgu apply tu, cikgu kena, okey, buat semula. Cikgu paste, cikgu tak boleh terus apply, cikgu kena klik dekat luar. Baru cikgu apply, barulah dia akan masuk link cikgu. Kalau cikgu terus klik apply, dia tak masuk link cikgu. Dia tetap akan masih fungsi dengan link yang lama. Okey. So, okey, kemudian yang ni slip pelaporan ni, kemudian kita buat dulu yang pelaporan PBD. So pelaporan PBD ni ada dalam ePBD. Okey, so cikgu just tengok dekat page dia, cikgu pergi dekat pelaporan ni. Okey, cikgu pergi dekat pelaporan. So cikgu pergi dekat pelaporan. So di sini dia ada tahun 1, tahun 2, 3, 4. Semua ada kan? Okey. So cikgu nak bina link ni dari drive cikgu ni. Bila cikgu klik dia akan pergi dekat link drive saya tau cikgu. So cikgu kena ubah. Okey, proses dia sama. Cuma cikgu kena ni lah. Okey, cikgu tekan satu-satu, tahap 1. Cikgu ambil dari sini. Kopikan dia, cikgu pergi sini, cikgu highlight, kena highlight. Lepas tu cikgu pergi sini, cikgu pangkah ni, cikgu buka, cikgu pastekan dia, cikgu klik kat luar sekali, baru cikgu apply. So yang ni akan dari drive cikgu. Okey, buat sama untuk semua. Buka lagi tahun 2. Lepas tu kopikan link dia, lepas tu pastekan dia, ni highlightkan, lepas tu paste ni. Okey, apply. Okey, siap untuk semua. Responses ni pun dari yang saya buat. So kita ubah ni dari pemantauan cikgu. So cikgu pergi sini. Okey, cikgu buka yang pemantauan. Okey, pemantauan. Cikgu ambil template pelaporan PBD. Okey, so cikgu pergi dekat preview. Jangan tak preview. Kalau tak preview, saya lagi orang boleh edit. Preview dulu baru copy link dia. Okey. Lepas tu kita pergi klik kat sini. Kita pergi dekat URL abort, bagi setup. Okey, so highlight ni. Ini yang lama, so highlight tu semua. So right click, cikgu pastekan yang baru. Kalau cikgu takut, kan cikgu takut nak paste lagi tak jadi, cikgu delete dulu. Okey, cikgu highlight, cikgu delete dulu. Okey, confirm dah delete, dia kosong. Okey, baru cikgu right click, paste. Tunggu sampai timbul yang ni, baru cikgu tick button tick mana-mana sinilah supaya dia tak ni lah. Okey. So yang ni responses ni pula, spreadsheet ni adalah dari responses dari yang saya punya yang tadi, yang mula-mula tadi. So cikgu kena pergi dekat resource ni, manage edit data. So cikgu kena pergi dekat edit. So pastikan, sebab tu kena bina nama lain lah daripada responses tu supaya cikgu boleh tahu yang tu yang cikgu buat sendirilah. Cikgu pergi dekat on by me. Okey, sekarang saya tak tahu yang mana satu yang ni kan. Sekarang ni cikgu kena cikgu kena tick, tapi sebenarnya on by me ni kita lah. Okey, tapi itulah saya kata lebih baik cikgu guna nama lain. Sebab kalau tak nanti di sini dia akan jadi masalah. Cikgu jadi was-was kan. Gunakan nama lain.
supaya nanti cikgu senang. Okay, so apply. Okay, so apply, dia run elok tu, so finish. Okay, so close. Okay, so yang ni tak payah ubah. Okay, tak payah ubah. Yang data ni, yang kelas pun tak payah ubah, semua tak payah ubah. Sebab dia akan run, dia akan baca ikut yang cikgu punya ni tadilah. Okay, yang tu saja. Lepas tu, yang satu lagi apa dia? Ni analisis ni tak akan dapat lah kalau cikgu beli PBD saja. Kalau cikgu beli PBD dengan analisis, baru cikgu akan dapatlah untuk link analisis tu. Tapi yang tu saya nak buat video tu panjang sikit lah untuk analisis tu. Sebab dia lagi banyak lagi dia punya step. Okay, so cukup yang untuk pelaporan. Lepas tu kita tengok pula. Yang ni semua boleh edit. Okay, delete je. Okay, yang ni semua boleh edit sendiri. Lepas tu image pun boleh delete. Lepas tu kita upload, kita letak, kita boleh ni. Besar kecil pun boleh. Okay, kita boleh pindah-pindahkan ni bila kita dah ni. Ni tempat dia. Ni kalau nak tambah perkataan, teks ambil ni. Okay, mungkin cikgu nak letak mana-mana. Okay, cikgu study dulu template ni. Bila cikgu dah cakap nanti, lepas tu cikgu bolehlah create. Untuk sekolah menengah pun sebenarnya kalau dapat template ni, dia bolehlah create nanti juga untuk sendiri. Sebab yang ni, saya bagi contoh je, nanti cikgu boleh ubah ni. Pelaporan tingkatan 1, 2, 3 kan. Jadi ambil dari drive cikgu. Tapi susunan dia kena melalui drive dulu. Drive, Google Drive. Kalau tak ada dalam Google Drive, di sini tak ada menjadilah. Okey, lepas tu siap untuk pelaporan. Kita pergi pula slip pelaporan murid. So slip pelaporan murid ni dia datang dekat data studio yang berbeza. Maksudnya kita create 2 data studio. Okey, so kita kena view dulu. Kita klik. Bila cikgu klik yang ni bukan hak cikgu. Okey. Bukan hak cikgu. So, kejap kena tengok setting dulu. Okay, setting ni saya tak setting lagi untuk editing. So, saya kena sharing untuk editing dulu. Okay, saya kena sharing untuk editing dulu. Okay. Okay. Kejap cikgu. Takut lagi link dia pergi yang lain. Kejap saya buka yang ni. Saya pergi ke slip pelaporan. Okay, so saya akan edit sharing ni. Saya nak bagi untuk cikgu copy. Okay, walaupun ada bahagian edit, cikgu jangan edit. Sebab nanti kalau cikgu edit, cikgu akan kacau yang saya dah buat elok ni. Okay, so saya akan letakkan cikgu sebagai editor jugalah. So kalau viewer dia tak boleh nak make a copy. Okay, so cikgu kena saya akan jadi editor jugalah. Okay, contoh macam ni lah, saya letakkan nama saya lah untuk Gmail saya yang bukan Delima tu. So sini saya akan letak sebagai can edit. So saya akan send. Okay. Kadang send ni dia masuk dalam kita punya message. Kadang-kadang tak masuk pun. Okay, itu bergantung lah. Okay. Lepas tu nanti bila cikgu buka balik, bila kita pergi sini, dia akan boleh edit lah. Akan refresh. Dia makan masa. Tapi untuk cikgu nanti, kalau cikgu ada tu, cikgu buka, dia akan ada button edit. Tapi jangan edit. Okay. Please cikgu jangan edit. Kalau cikgu edit, yang tu bukan hak cikgu, itu hak saya. Okay, so cikgu kena make a copy. Okay. Report dalam ni pun bukan hak cikgu. Ni adalah saya. Nanti saya ajar macam mana nak buat. So make a copy. Okay, ni paling mudah cikgu. Sebab saya dah memang sama dengan yang saya buat. So cikgu just tukar saja dekat resources ni. Okay. So yang ni cikgu just ni rename, yang ni cikgu antik. So renamekan dia. Okay, lepas tu yang button-button ni tak payah kacau. Kalau cikgu nak ubah pun tak apalah kan.
Yang ni laporan pemantauan hak waris ni semua ni tak payah pun buat apa-apa link sebab dia dalam sheet yang sama, dia dalam data studio dia tak masalah. Maksudnya dia tak mengganggu folder lah, dia dalam data studio yang cikgu dah make a copy tu. So yang tu tak apa. Okey, sekarang ni cikgu kena ubah lencana apa semua ni kena ubah lah, nama apa semua ni kena ubah. Kalau cikgu nak ubah dari segi susunan pun terpulang kepada cikgu atas kreativiti cikgu sendiri. Bila cikgu dah study mungkin cikgu lagi cekap dari saya kan. Cikgu buat. Okey, lepas tu di mana lagi yang cikgu nak kena ubah? Yang ni dekat resource. Pergi dekat manage edit data. Okey. So di sinilah yang cikgu akan ambil link dari blend reconnect untuk yang cikgu punya drive. So di sini cikgu kena edit. Okey. Cikgu pergi dekat on by me. Cikgu pilih ni sini dia masih ni ya, sekejap. Dia tak rename lagi kan. Kita check dulu. Okey. Kita check dia punya yang tahap 1 tu. Nama dia dah ni tak? Sekejap. Okey, tahap 1 kita tengok dia ambil dari sini kan cikgu. Ambil dari bahagian tahap ni. Okay, kita tengok di sini kalau dah ubah yang data online tu maksudnya nama dia dah ubah. Dia tak sepatutnya jadi kopi lah. Okey, PBD online tahap 1. So, kalau cikgu takut tersalah pilih, cikgu better PBD online ni cikgu tulis ON9 ke kan. Jangan bagi sama. Jadi senang. Bila cikgu pergi sini dia akan cari yang cikgu punya lah. Okey, macam ni mungkin yang ni on by me ni kita punya. Tapi kadang-kadang kita tak confident tau. Okey, so kita ambil bahagian data. Okey, so kita reconnect. Okey, dia kata ni ulasan RBT, change field, saat-saat cancel, saat-saat kita kena check lain, discard. Oh, yang ni tahap 2 nasib baik tak reconnect. So kita kena tengok ni. Tahap 2, kita reconnect untuk tahap 2. So yang tahap 1. Tahap 1, kena hati-hati yang tu ya cikgu. Sebab kalau kita reconnect untuk yang berlainan, nanti dia akan tak baca. Okey, so kita ambil ni tahap 1. Okey, pastikan betul-betul tahu tahap 1. Lepas tu kita ambil bahagian data saja. Okey, kita klik dekat data. Jangan double klik, klik sekali saja. Lepas tu kita reconnect. Sepatutnya dia tak ada lah. So sepatutnya dia kena no field changes sebab kita sama aja. Semua sama. Cuma kita nak reconnect untuk jadi kita punya. Okay, so finish. Okay, so close. Nanti yang bahagian ni, ni semua akan baca daripada data cikgu. So yang ni tak perlu cikgu nak edit lah. Kalau cikgu nak edit, cikgu buang ni lah lencana, nama sekolah. Kan, yang tu sajalah. Okay, yang ni semua tak payah isi cikgu. Yang ni semua yang ada ni kan, yang ada tanda-tanda ni semua tak payah isi. Jadi so kalau cikgu nak tengok macam mana sistem tu running, cikgu boleh tekan ni. Cikgu boleh bubuh test running data punya nombor tu. Cikgu enter. So kalau dia running elok macam ni, maksudnya dia baca lah. Cikgu punya tu kalau tak, memang tak ni lah. So bahagian ni cikgu boleh edit. Contoh cikgu ada kelas yang ada subjek yang cikgu tak ada dalam sekolah cikgu. Cikgu just boleh delete je. Okay, boleh delete ni. Okay, boleh delete. Contoh tak ada bahasa Cina kan, cikgu delete je lah. Okay. Ataupun ada yang lain. Ada yang lain. Okey, ada yang lain. Cikgu rename lah. Okey. Cikgu renamekan dia. Okey, kemudian selepas cikgu renamekan dia, bahagian ni cikgu kena pastikan dia tak baca untuk
Okey, cikgu pergi sini, cikgu klik ni. Yang ni dia akan baca untuk bahasa Cina tau cikgu. So cikgu kena pergi setup ni. Tengok dia bahasa Cina kan. Kalau contoh cikgu rename sini, cikgu nak dia baca untuk bahasa Tamil contoh. Bahasa Tamil kan. Okey. So cikgu kena pergi sini, cikgu kena pergi setup tu, cikgu kena cari bahasa Tamil. Okey, so cikgu tik bahasa Tamil tu. So dia akan baca untuk bahasa Tamil lah. Jadi setiap yang ni yang ni pun cikgu kena ubah jadi bahasa Tamil. Okey. Ambil yang ni bahagian pernyataan. Yang ni pun cikgu kena ubah juga jadi yang ulasan bahasa Tamil. Okey, cikgu tekan BT jadi akan keluar ulasan bahasa Tamil. So cikgu ubah macam tu lah dari sini, dari bahagian setup. Okey, di bahagian setup. Jangan kacau yang bahagian style ni. Okey, bahagian setup je cikgu kacau. Okey, so yang ni pun sama. Yang ulasan tak perlu kacau. Yang lain ni semua dah memang ikut kepada template yang cikgu dah ni. So jangan kacau lah. Okey. So yang ni dia merujuk kepada ni lah rujukan PBD dia tu. Okey. Jangan kacau. So sekarang dah jadi hak cikgu. Okey. So kita akan buat lagi untuk tahap 2. So resources. Sepatutnya dekat resource ni kita kena buat siap-siap lah. Okay, tadi dah untuk tahap 1. Sekarang kita nak ambil PBD online tahap 2. So kita kena edit. Okey. Kita pergi dekat edit connection. Kita cari on by me. Kita ambil ni sebab tak rename lagi kot tadi kan. Untuk tahap 2 tu tak rename lagi. Masih copy lagi. So untuk tahap 2 tak rename. Dia akan naik lah copy. Betul, tak rename lagi. So nanti cikgu rename, kalau boleh ubah nama dia lah supaya senang kita nak connected kan. Takut lagi silap, cikgu tak yakin ke tapi rasanya okey kot on by me kot. No? Okey, so cikgu ambil yang data sahaja. So cikgu reconnect. Kalau cikgu reconnect tu, no fail betul lah sebab dia nak bagi sama dengan apa yang kita buat. Okey, macam tadi ada penambahan, maksud salah connection lah. Okey, so finish. Lagi dia akan baca untuk tahap 2. Tugas cikgu selesai lah. Okey, kita bagi lagi manage data. Ini untuk yang PBD online tahap 2. Dia nama dia tak akan ubah tau. Walaupun kita klik yang online, dia tetap akan baca PBD online tahap 2. Tu tak ada masalah lah. So, kita dah reconnect kan. So pemantauan semakan akhir pun cikgu kena edit juga. Okey, so cikgu kena pergi on by me. Cikgu kena ambil yang semakan slip yang ni. Yang cikgu buat. Okey, so cikgu reconnect. Sama lah. So change field, semakan pelaporan, tarikh semakan telah print. Sekarang ni mungkin dah ubah tadi kan dia punya nama dia tu, tak apa kita apply je. Okay, so finish. Kita tengok kepada semakan flower, so close. Yang untuk resource kita dah ubah semua. Kita tengok kepada semakan waris tu lah tadi. Dia jadi macam mana pula. Okay. Okay, dia masih baca lah. Okay, dia masih baca yang sama lah. Tak apa. Okay, kalau sini tiba-tiba dia jadi macam putih, dia tak connect. Cikgu kena letaklah, ambil ni, letak ubah. Kalau sini tak jadi kan, sini cikgu kena klik, cikgu refresh balik dia. Okay. Tapi so far okay kot. So yang ni kita dah jadi yang kita punya kan. Tapi yang ni bukan lagi. Yang ni yang tadi tu. So yang ni kita nak ubah juga. Pemantauan ni kita ambil pemantauan template PBD. Okey, ni pemantauan. So kita ambil yang form tadi tu. Nak tadi. Okey, form ni dia pemantauan semakan. Kita buka dia, kita view dulu. Okey, kita preview dulu baru kita boleh copy link dia. Kita nak view form. Okey, sebab kita nak pengisian. Kalau kita ambil yang tadi yang ni,
dia tak boleh isi, dia boleh edit saja. Okay, so preview, kita pergi dekat sini. Kalau dia ada dekat style, kita tak akan nampak lah tadi kan. Tapi kalau dia, kita kena pergi dekat setup. So yang ni kita delete ataupun kita just kita highlight, kita paste lah. Tapi kalau cikgu tak yakin, cikgu delete dulu baru cikgu paste. Tunggu sampai dia timbul kat sini. Okay, dia tengah running baca. Baru cikgu boleh larikan cikgu punya ni. Okay, sebab kadang-kadang dia tak boleh nak ni dia makan masa lah sebab dia bergantung kepada cikgu punya PC dan cikgu punya line. Okey, dah selesai. So pemantauan semakan tu betul ada tulis pemantauan semakan PBD slip. Ini pemantauan. Sepatutnya dia jadi ni lah pemantauan semakan slip PBD. Sini tak ubah kan. Sini kena ubah lah juga oleh waris. Okey. Oh, tak apa. Yang ni dia akan ubah ikut yang tadi tu. Cikgu refresh je. Ini cikgu antik je. Dia lambat lah bila dia baca. Kadang-kadang cikgu jangan panik kalau cikgu isi-isi tengok-tengok tak naik. Sebab data studio ni kadang-kadang dia makan masa dalam lebih lama 5 minit lah untuk dia connect dengan board. Maksudnya dari form tu kita dah isi, dah elok dah tapi tak wujud-wujud lagi di sini kan. Jangan panik, biar je. Nanti dia akan naik. Janji cikgu isi lah, kalau cikgu tak isi dia tak akan naik juga. Okay, so selesai untuk e-slip PBD. So habis. Dah confirm dah jadi cikgu punya. So view. Okay. Jadi cikgu sekarang ni cikgu kena buka cikgu kena copy ni. Okey. Sebab cikgu nak blend dalam cikgu punya data studio yang PBD tadi, ePBD tadi. Okey, ePBD tadi. Okey. Tengok Sekejap. Ini boleh cikgu edit. Okey, saya padam yang ni supaya nampak perbezaan yang lama dengan yang baru. Saya padam dulu. Okey. So yang ni yang kita dah edit, yang kita punya. Okey, kita nak tengok yang dari slip yang PBD yang mula-mula tadi kan. Okey, yang ni atas nama kita. Yang ni atas MOA. Yang ni yang cuma orang punya kita make a copy je. Okay, so yang ni kita punya. Yang ada nama kita tu kita lah yang punya. Okay, so yang ni bila kita klik di sini slip pelaporan ni, dia masih lagi pergi kepada yang saya punya. Sebab apa beza dia? Sebab bila cikgu tengok dekat laporan pemantauan waris, masih ada ni. Tadi kan saya dah delete kan. So bila dah copy link tadi kan. Okay, cikgu dah copy link tadi. Okay, so yang ni yang kita copy tadi tu. So di sini nanti cikgu kena tadi dah copy link kan. Okay. So semula. Lagi cikgu tak faham. Okay. Kalau cikgu takut salah, cikgu pergi dekat ni tanda 3 ni. Cikgu buka dulu yang atas nama cikgu tu. Slip tu. Slip atas nama cikgu. Mana slip atas nama cikgu? Ni. Ni atas nama cikgu kan? Cikgu buka. Okay. Yang tak ada gambar tu kan? Okay. Tak ada gambar. Tak ada gambar. Okey, dah tak ada kosong gambar dia kan. Dah delete sebab nak bagi nampak beza. Okey. So di sini cikgu tak perlu edit, tak perlu apa. Cikgu just copy link yang ada ni. Lepas tu cikgu pergi dekat tanda 3 ni, cikgu buka pula PBD. PBD yang ada nama cikgu. Yang ni kalau cikgu tak mau, kalau cikgu dah siap dia punya, cikgu nak remove pun boleh, tak ada masalah sebab orang lain punya dah, cikgu tak mau bagi semak kan cikgu punya data studio tu, cikgu ni lah. So cikgu buka ePBD yang cikgu punya, so cikgu edit. Okay, cikgu pergi dekat slip ni, cikgu highlightkan dia.
Lepas tu cikgu pergi tanda kunci ni. Cikgu pangkahkan alamat orang-orang lain tu. Cikgu pastekan cikgu punya data studio yang cikgu dah set. So apply. So yang ni cikgu punya. Kalau tak percaya, cikgu boleh klik dan kita akan pastikan di mana. Di sini. Oh, yang ni kita silap copy link ni. Patutnya kita copy link dari depan. Sebab kita nak bila kita klik tu, dia akan ada di muka depan ni. Okey, silap. So kita copy lagi sekali. Okey. So, pergi dekat EPBD kita. Kita edit. Di sini, kita highlight. Kita pangkah. Kita pastekan. Apply. So, view. Okey. So waris nanti dia akan dapat link ni lah. So jangan kongsi link yang ni. Sebab tu saya asingkan data studio antara pelaporan dengan pelaporan PBD yang utama ni. Sebab saya tak mahu waris boleh tengok yang bahagian pelaporan ni. So, kalau waris boleh tengok bahagian pelaporan ni, bila dia klik di sini, dia akan boleh buka untuk kelas anak dia. Lepas tu, dia boleh tengok keputusan semua murid. Sebab dia tengok yang utama ni. Kan, dia boleh tengok keputusan semua murid. Lepas tu dia boleh print lagi keputusan orang lain. Kan, itulah. So jangan bagi yang tu. Bagi link yang untuk waris sahaja. Okay, satu lagi. Penambahan sedikit, bila cikgu buat ni bagi elok satu tapak dulu. Cikgu hide, cikgu ni semua satu tapak tu. Lepas tu nanti baru make a copy untuk bagi jadi kelas lain. Kalau tak nanti cikgu 2-3 kali kerja. Kalau nak letak lencana ke apa, letaklah siap-siap dalam satu tapak tu. Kalau nak hide pun hide lah siap-siap. So dia tak perlulah kerja 2-3 kali. So make a copy, nanti dia akan copy yang tapak yang cantik yang kita dah buat tadi tu. Okay, itu penambahan sikit lah mengenai drive tadi kan. Okay, lepas tu cikgu mana dah. Okay, ni home. So yang ni cikgu klik dulu dekat, kalau cikgu nak sharing dengan parent, cikgu klik dekat slip pelaporan. Baru cikgu ambil link ni, copy, cikgu bagi dekat waris. Okay, nanti dia akan baca dari muka depan ni lah. Okay, dia akan buat semakan. So, keistimewaannya, dia tak boleh tengok orang lain. Dia hanya boleh tengok untuk anak dia sendiri je. Okay, itulah keistimewaan. Sebab saya dah kunci semua. Maksudnya, dia bila dia tap nombor IC anak dia secara betul, baru dia boleh tengok keputusan anak dia. Samalah untuk yang ni. Jadi, pastikan waris bila sebelum cek keputusan anak, pastikan dia isi bahagian laporan pemantauan sebab kita nak tahu berapa waris yang dah isi. Okey, yang ni evidence kita bahawa waris buat semakan data PBD anak. Okey, yang tu saja cikgu. Kalau cikgu nak template, cikgu nak soft copy, yang ni cikgu kena buat sendirilah kan. Cikgu nak soft copy ni, cikgu boleh pergi dekat link untuk tempahan ataupun pembelian inovasi saya. Ada banyak inovasi saya, antaranya yang ni lah. Kalau yang online ni saya akan sharing data-data semua dalam online. So drive online tu saya akan buka lah untuk cikgu. Jadi Gmail cikgu tu kena bagi yang Gmail yang cikgu boleh edit lah. Saya cadangkan Gmail 5 lah sebab dia unlimited untuk storage. Okay. Baik, sekian saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.